Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Fatul Arifin bin Azmi, nombor matrik JG 10543 daripada kumpulan KSN 2023. Hari ini kumpulan kami akan membicarakan tentang tajuk subjek JTP 501, etika perniagaan. Tajuk yang kami pilih adalah dilema etika dalam Jabatan Sumber Manusia. Pengenalan. Jabatan Sumber Manusia, fungsi utamanya adalah untuk menarik, mengekalkan dan membangunkan individu yang berbakat, pengambilalihan pemilihan pekerja, kemasukan pekerja, latihan dan pembangunan, pengurusan prestasi, pempasan dan faedah dan pemantauan dasar adalah beberapa fungsi khusus Jabatan Sumber Manusia iaitu Human Resource. Jabatan Sumber Manusia adalah kritikal dalam memastikan organisasi mempunyai pekerja yang betul dengan kemahiran dan pengetahuan yang betul untuk memenuhi objektif dan misinya. Menyumbang kepada kejayaan jangka panjang organisasi dengan menarik dan mengekalkan pekerja berbakat serta menyediakan alat dan sumber yang betul yang mereka perlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Isu kajian yang kami jumpa untuk tajuk dilema etika ini adalah antara isu dilema etika yang kerap berlaku dalam Jabatan Sumber Manusia adalah yang pertama isu kerahsiaan, kedua isu kesaksamaan, ketiga isu kepelbagaian termasuklah bahasa dan bangsa, keempat isu privasi, kelima isu hubungan antara pekerja, isu pematuhan undang-undang, isu pengurusan bakat dan akhir sekali isu tanggungjawab sosial korporat. Jadi saya akan serahkan kepada sahabat saya Su Taili untuk berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Fatul. Saya Su Taili, JG 10678-18. Pada pagi ini saya ingin menerangkan tentang isu kerahsiaan. Poin yang pertama, maklumat sulit pekerja wajib dirahsiakan dan dilindungi daripada penyalahgunaan. Poin yang kedua, mendapat tekanan daripada pihak pengurusan untuk mendedahkan maklumat ini. Poin yang ketiga, mungkin tergoda untuk mendedahkan maklumat pekerja persendirian kepada pihak ketiga sebagai balasan untuk keuntungan peribadi. Poin yang keempat ialah garis panduan kerahsiaan yang ketat mungkin menyukarkan pegawai HR untuk berkomunikasi secara berkesan dengan pihak kepentingan dalam organisasi sehingga menyebabkan salah faham dan melewatkan urusan kerja. Isu kesaksamaan. Poin yang pertama, memastikan bahawa keputusan mengenai pengambilan pekerja, kenaikan pangkat dan gaji adalah adil dan saksama. Poin yang kedua, tiada diskriminasi berdasarkan jantina, bangsa, umur atau mana-mana ciri lain yang dilindungi. Poin yang ketiga, mendapat tekanan daripada pihak pengurusan untuk memilih pihak kepada pemohon tertentu atau melayan kumpulan pekerja tertentu secara tidak adil. Poin yang kelima, mungkin terdapat pertukaran dasar yang sukar akibat tekanan untuk mengekalkan keadilan dan kesaksamaan serta tekanan untuk mencapai objektif syarikat. Isu kepelbagaian termasuklah bahasa dan bangsa. Poin yang pertama, mesti berusaha untuk menggalakkan kepelbagaian di tempat kerja. Poin yang kedua, isu etika ini boleh menjadi sukar dalam unit atau jabatan di mana kecurigaan atau silap berat sebelah mungkin telah berakar umbi. Poin yang ketiga, pekerja atau pengurus yang tidak menghargai kepelbagaian atau yang mempunyai kecurigaan tinggi mungkin menunjukkan penentangan terhadap pegawai HR. Poin yang keempat, pekerja atau pengurus mungkin merasakan bahawa inisiatif kepelbagaian adalah tidak perlu atau malah memudaratkan kerana ia memberi layanan keutamaan kepada kumpulan tertentu. Poin yang kelima, inisiatif kepelbagaian mungkin mencabar untuk diamalkan dan mungkin tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Isu privasi, dilema etika. Poin yang pertama, dilema etika untuk memastikan bahawa privasi setiap pekerja dihormati terutamanya apabila mereka datang untuk menyemak aktiviti dalam talian dan email pekerja. Poin yang kedua, kekalkan keseimbangan etika antara keperluan untuk melindungi privasi pekerja dan keperluan untuk memantau aktiviti pekerja. Poin yang ketiga, mendapat tekanan daripada pihak pengurusan untuk meningkatkan pemantauan dan mendedahkan data pekerja. Poin yang keempat, dilema etika kerana kepentingan syarikat perlu lebih diutamakan seperti memastikan produktiviti dan keuntungan lebih penting daripada melindungi privasi pekerja. Poin yang kelima, memantau aktiviti pekerja dan memastikan pematuhan dan undang-undang syarikat mencabar di dasar privasi yang ketat. Terima kasih doktor, saya serahkan kepada Muhammad Fikri. Terima kasih Su Taili. Seterusnya saya Muhammad Fikri bin Haji Abdullah, nombor matrik JG 10579-18. Isu seterusnya ialah isu hubungan antara pekerja.
menghadapi dilema etika apabila menangani aduan gangguan atau diskriminasi, mengendalikan rungutan pekerja atau mengendalikan aktiviti kesatuan, mendapat tekanan daripada pihak pengurusan untuk mengurangkan kes aduan ini atau untuk membentahkan pekerja atau pengurus tertentu. Kesahihan sesuatu aduan pekerja mungkin diambil mudah disebabkan isu dilema etika, tidak memberitahu pengurusan tentang keraguan terhadap aduan yang dibuat pekerja atau pengurus. Konflik dan aduan mungkin diabaikan dan memakan masa untuk diselesaikan kerana syarikat mengalihkan perhatian kepada operasi perniagaan penting yang lain. Seterusnya, isu mematuhi undang-undang bertanggungjawab untuk memastikan syarikat mematuhi semua keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan, termasuk yang berkaitan dengan amalan buruh dan pekerjaan. Mengalami tekanan daripada pihak pengurusan untuk mendahulukan kepentingan perniagaan berbanding pematuhan undang-undang atau membuat keputusan untuk mengurangkan kos yang tinggi untuk mematuhi undang-undang buruh dan pekerja boleh menjejaskan keupayaan syarikat untuk bersaing dalam perniagaan. Setengah undang-undang yang ditetapkan kerajaan terlalu membebankan dan tidak perlu dipatuhi pada pendapat syarikat. Contohnya, penetapan gaji, imbuhan dan cuti kepada pekerja mengikut Akta Kerja 1955. Seterusnya, isu pengurusan bakat, dilema etika yang berkaitan dengan pengurusan bakat seperti cara mengagihkan dana latihan dan pembangunan secara adil. Dilema etika untuk mencapai keseimbangan antara keperluan syarikat serta kehendak dan keperluan pekerja. Mendapat tekanan daripada pihak pengurusan untuk memihak kepada sesetengah pekerja berbanding pekerja yang lain. Dilema etika untuk meletakkan keperluan perniagaan sebelum keperluan pekerja. Pengurusan menganggap pengurusan bakat memerlukan kos yang tinggi dan memakan masa. Seterusnya, isu tanggungjawab sosial korporat ditekankan berkaitan dengan tanggungjawab sosial syarikat seperti cara memastikan syarikat berjalan secara mampan dan sosial. Ditekan mengenai cara mencapai keseimbangan antara keperluan syarikat dan keperluan komuniti. Memberi tekanan kepada mereka untuk mengetepikan tanggungjawab sosial demi keuntungan atau mengambil tindakan yang boleh membahayakan alam sekitar atau masyarakat. Syarikat menganggap inisiatif tanggungjawab sosial sebagai sia-sia atau malah memudaratkan kerana memberi kesan kepada objektif dan keuntungan syarikat. Terima kasih. Seterusnya saya akan serahkan kepada Encik Erwan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Fikri. Saya Muhammad Erwan Aftaza bin Abdul Hamid, JG 9518 Palang 17, ingin membentangkan cadangan penyelesaian isu dilema etika Jabatan Sumber Manusia. Yang pertama, cadangan penyelesaian isu kerahsiaan. Menguruskan kerahsiaan dengan membangunkan peraturan dan prosedur yang jelas untuk mengendalikan maklumat yang sensitif. Menyediakan latihan mengenai peraturan kerahsiaan. Memupuk kepercayaan pekerja dengan bersikap terbuka tentang bagaimana maklumat mungkin perlu didedahkan. Memastikan maklumat itu hanya dikongsi dengan pihak yang berkenaan saja. Cadangan yang kedua iaitu isu kesaksamaan. Mengurus keadilan dan kesaksamaan dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk pengambilan pekerja, kenaikan pangkat dan keputusan pampasan. Memastikan kriteria ini digunakan secara konsisten kepada semua calon dan pekerja. Mengenal pasti dan menangani isu berat sebelah dalam proses membuat keputusan mereka secara proaktif, seperti dengan menyediakan latihan, kepelbagaian dan kemasukan kepada semua pekerja. Yang ketiga iaitu isu kepelbagaian. Mengurus kepelbagaian tempat kerja dengan membangunkan peraturan kepelbagaian yang jelas, memberikan latihan kepada pekerja tentang peraturan berkaitan kepelbagaian, memupuk budaya yang menghargai kepelbagaian dengan menggalakkan komunikasi secara terbuka dalam semua peringkat dan menghormati pandangan individu lain dalam syarikat. Yang keempat, isu privasi. Melindungi privasi pekerja dengan mewujudkan peraturan dan prosedur yang jelas untuk memantau aktiviti pekerja. Memastikan pemantauan hanya dilakukan untuk tujuan yang sah. Menetapkan garis panduan yang jelas untuk berkongsi maklumat pekerja. Memastikan maklumat hanya dikongsi dengan pihak yang berkenaan sahaja. Dengan itu saya serahkan kepada Encik Muhammad Afif untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afif bin Roslan. Terima kasih kepada Encik Irwan Aftaza dan nombor matrik saya JG 10571/18. Okey, saya akan menyambung cadangan penyelesaian iaitu kelima, isu perhubungan antara pekerja. Yang pertama, menguruskan perhubungan pekerja dengan membangunkan dasar dan prosedur yang jelas untuk menangani aduan dan konflik pekerja. Yang kedua, memastikan bahawa dasar ini digunakan secara konsisten kepada semua pekerja. Yang ketiga, memupuk budaya hormat menghormati dan komunikasi secara terbuka.
Dan yang terakhir, menggalakkan pekerja untuk menyatakan kebimbangan mereka dan menyediakan sokongan dan sumber untuk menangani sebarang masalah yang timbul. Sebagai contoh, pihak syarikat atau jabatan boleh menyediakan borang soal CD untuk mendapat maklumat balas daripada setiap pekerja. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang keenam, iaitu isu pematuhan undang-undang. Yang pertama, menguruskan pematuhan dengan mengikuti peraturan buruh dan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang kedua, memastikan syarikat mematuhi sepenuhnya peraturan. Dan yang terakhir, budaya memupuk pematuhan dan menggalakkan tingkah laku beretika dan menyediakan pekerja dengan latihan berkaitan undang-undang dan etika. Hal ini dapat kita laksanakan dengan mewujudkan satu hari sebagai hari pematuhan undang-undang dan sebagainya. Okey. Seterusnya, cadangan penyelesaian untuk isu pengurusan bakat. Yang pertama, menguruskan bakat dengan mewujudkan laluan kerjaya yang jelas untuk pekerja. Menyediakan peluang latihan dan pembangunan untuk membantu pekerja mencapai potensi yang penuh. Yang ketiga, menerangkan mengenai metrik prestasi yang jelas. Dan yang terakhir, memberi maklum balas tetap kepada pekerja tentang kemajuan dan prestasi. Sebenarnya isu ini telah diadakan dengan mewujudkan sistem KPI dalam memastikan pekerja berada dalam landasan yang betul dan sentiasa komited dengan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, cadangan penyelesaian yang terakhir, isu tanggungjawab sosial korporat CSR. Yang pertama, menguruskan tanggungjawab sosial korporat dengan membangunkan dasar dan prosedur yang jelas. Yang kedua, menggalakkan kemampatan dan tanggungjawab sosial serta memastikan syarikat komited sepenuhnya terhadap perkara tersebut. Yang ketiga, membentuk pakatan dan organisasi luar untuk menggalakkan kemampanan dan tanggungjawab sosial. Dan yang terakhir, menggalakkan pekerja dan syarikat mengambil bahagian dalam aktiviti sukarelawan dan kebajikan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Encik Fatul untuk penutup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hafif dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Okay, jadi saya akan membuat kesimpulan bagi dilema etika dalam Jabatan Sumber Manusia. Yang pertama, pengurusan etika adalah penting untuk mengekalkan reputasi syarikat. Yang kedua, menguruskan masalah etika dengan berkesan. Syarikat boleh mengurangkan risiko kemudaratan reputasi dan melindungi imej jenama syarikat. Yang ketiga, syarikat yang menguruskan masalah etika dengan sewajarnya boleh memastikan bahawa mereka mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan mengelakkan penalti undang-undang kewangan. Yang keempat, pengurusan etika adalah penting. Ia boleh meningkatkan semangat dan motivasi bekerja. Yang kelima, kesetiaan pelanggan boleh ditingkatkan dengan menangani masalah etika dengan berkesan. Dan yang terakhir, syarikat yang menguruskan masalah etika di kalangan pekerja mereka akan dapat mengurangkan risiko undang-undang dan kewangan. Jadi itu saja daripada pihak kami, KSN 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.